Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita sama-sama berkumpul ataupun sama-sama bersiaran secara langsung. Saya minta maaf atas kelewatan lebih kurang 8 minit. Maklumlah, nak menguruskan live ni dia macam-macam sikit lah. Sebab saya live pun tak jauh, dekat sini juga. Jadi ada perkara yang saya perlu uruskan dulu. Alhamdulillah dapat kita bersua kembali, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang terus menyokong, terus bersama mengikuti program, yang terus share, yang terus like, yang terus view. Alhamdulillah, segmen Bila Ayah Membebel sudah masuk siri yang kelima. So malam ni insya-Allah kita akan membincangkan topik mendisiplinkan anak-anak. Okey, jadi sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, seperti biasa kita akan recap tajuk kita yang sebelum ni, tapi saya nak sound check dulu. Nak sound check. Okey tak? Sound okey tak? Sebab baru pakai gadget baru. Jadi nak tengok sound check okey ke tak okey, kan? Alright, kalau ada kawan-kawan yang boleh komen sound check okey ke tak, alhamdulillah. Kalau sound okey, alhamdulillah lah. Terbaik lah tu. Okey. Alright, share dulu. Bukan nak jual barang, tapi ada barang yang nak dijual lah. Okey, baik. Alhamdulillah, Jelebu okey. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih orang Jelebu, Sungai Buloh sound cantik. Alright. So mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat manfaat bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi ni tuan-tuan boleh kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Baik, alhamdulillah. Pertamanya saya panjatkan rasa syukur. Segmen Ayah Membebel ni dah masuk siri yang kelima. Saya minta maaf pada 5 hari bulan Julai hari tu kita tak dapat bersiaran secara langsung. Kita tangguhkan program segmen Bila Ayah Membebel ni sebab saya ada urusan keluarga. So seperti saya juga berharap kepada tuan-tuan, sekiranya ada urusan-urusan keluarga, kita beri keutamaan kepada keluarga kita dahululah. Alright. So last kita bersiaran pada 28 hari bulan 6 2020 hari tu. Tajuk kita sembang hari tu adalah berkaitan dengan 5 kata-kata magic dalam keluarga. Ada 5 kata-kata magic dalam keluarga. So dalam keluarga itu kita ada sembang berkaitan dengan perkataan tolong, perkataan terima kasih, perkataan sayang, sayang dengan senyuman lagi, perkataan maaf, dan yang terakhir sekali perkataan yang mendorong, contohnya terbaik, bagus, mantap, padu. So perkataan-perkataan ini perlu selalu zikirkan, perlu selalu diingatkan, perlu selalu diungkapkan, perlu selalu dicakap ataupun disebut dalam keluarga, sebab ini akan membentuk kepribadian anak-anak. Dia akan membantu anak-anak membentuk akhlak anak-anak. Contohnya nak minta sesuatu dengan anak, so gunakan perkataan tolong. Dia dah buat kerja yang terbaik ataupun dia dah menghikmati kedua ibu bapanya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kemudian sentiasa menyebutkan perkataan sayang, ayah sayang, umi sayang, mama sayang, dengan perkataan senyum. Sebab perkataan sayang ni dia adalah perkataan pengikat, perkataan pengikat ataupun perkataan pengerat. So gunakan perkataan sayang ni. Jangan, memang tak dinafikan lah. Saya kalau buat program aktiviti kekeluargaan, memang ada anak-anak, memang ada ibu ayah yang datang berjumpa, memang tak pernah menggunakan perkataan sayang dalam keluarga. So kalau boleh
kena amalkan. Tapi jangan setiap masa, setiap waktu sangatlah. Sebab sayang ni pun satu perkataan yang orang kata magic. So ada waktu-waktu yang sesuai kita gunakan. Sebab kalau terlalu kerap sangat pakai, dia dah macam tak ada apa-apa pula, dia macam dah tak ada value, macam dah tak ada nilai. So kena hati-hatilah dengan penggunaan perkataan-perkataan tersebut. Kemudian maaf kalau ada kesilapan, baik anak baik ayah, so gunakan perkataan minta maaf, sorry. Adik-beradik, kalau tuan-tuan perempuan nampak anak-anak kita bergaduh sesama mereka, panggil mereka berdua, minta maaf, salam, itu penting. Dan bagi kata-kata dorongan, apa sajalah bila dia buat yang terbaik, kita nampak dia berkelakuan hebat, so katakan perkataan hebat, padu, mantap, bagus dan sebagainya. So itu adalah yang terbaiklah. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan membincangkan tajuk topik ataupun topik pada malam ini, segmen Bila Ayah Membebel ni adalah berkaitan dengan mendisiplinkan anak-anak. Tuan-tuan, program saya daripada kanak-kanak seusia prasekolah hinggalah ke anak-anak remaja. Kemudian saya berpeluang berjumpa dengan penghuni-penghuni muda ataupun banduan-banduan muda. Kita panggil young prisoners banduan muda. Kemudian masuk pula banduan-banduan yang dewasa. So banyak bertitik tolak berkaitan dengan disiplin. Jadi disiplin ni sebenarnya ada orang kata disiplin ni bermula di sekolah. Tak. Sebenarnya disiplin ni bermula di rumah. So rumah kita, undang-undang kita. So kita punya rumah kita mesti ada undang-undang. Tuan-tuan tak boleh membina sebuah keluarga tanpa undang-undang dan peraturan. Mesti ada. Cuma perbezaan rumah kita dengan rumah orang lain, peraturannya mungkin berbeza-beza. Tetapi matlamatnya sama. Matlamatnya sama. Jadi nak tak nak, setiap rumah mesti ada peraturan. Baik, alhamdulillah, sebelum saya pergi lebih jauh juga, alhamdulillah malam ini program ataupun slot segmen Bila Ayah Membebel ini dengan tajuk mendisiplinkan anak-anak ditaja oleh Bantal Hotel 7 Bintang. Bantal Hotel 7 Bintang oleh Master Leader DAG Das Abdul Global, iaitu Puan Niza Ali. Terima kasih Puan Niza Ali. Kalau ada yang berminat nanti tuan-tuan, Puan Niza Ali dengan tim akan masuk bagi link lah. Akan masuk bagi link. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Produk saya akan review lah sekali, tapi ini ada satu contoh ni lah. Satu contoh ni ni sedap ni. Ni bantal ni tuan-tuan. Dia kita punya motor Bantal Hotel 7 Bintang, sleep like a king. Nak tidur macam raja, beli bantal DAG. Itu last sekali nanti kita akan review, kita akan kongsi. Tapi malam ni seperti biasa juga tuan-tuan, saya dah recap tadi dan saya nak jadikan program ini bermanfaat dan tidak sia-sia. Jadi bagi kita yang beragama Islam, program ini sebenarnya bukan khas ataupun khusus untuk yang beragama Islam saja. Semua orang boleh mengikuti. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak, persiapan nak dapat anak dan sebagainya, boleh mengikuti secara langsung ni. Tak ada masalah tuan. Tapi cuma saya bagi beragama Islam, yang beragama Islam, kita nak lihat apa Islam kata dengan topik-topik yang kita bincangkan ni, supaya Islam tu menjadi tunjang lah. Islam tu menjadi kekuatan. Islam tu menjadi pedoman. Islamlah yang menggariskan gaya hidup kita. Sebab kita yakin dan percaya Islam the way of life kan. So Islam ni segala-galanya ada, membincangkan segala aspek. Kalau saya membincangkan topik contoh yang menggunakan perkataan magic itu, saya rujuk. So memang ada. Dalam Islam memang ada. Termasuklah topik kita pada malam ini, mendisiplinkan anak-anak. Okey, mendisiplinkan anak-anak. Saya kena slow-slow Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mendisiplinkan anak-anak dalam perspektif Islam perspektif Islam. Disiplin ni memang menjadi salah satu ilmu yang diajar dalam Islam. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan tahu, tuan-tuan nampak, memang ada. Dan dalam Islam sangat diperlukan. Disiplin ni memang sangat diperlukan dalam kehidupan seharian kita. Saya rasa, saya yakin dan percaya kita tak boleh lari bila menyebut disiplin dalam Islam ni berkaitan dengan ibadah. Contohnya bila kita nak solat. So solat subuh ada waktu dia. Solat zuhur ada waktunya. Kita nak solat sunat duha pun ada waktunya. So waktu-waktu itu bila ia bermula dan bila ia berakhir, itu dah disiplin.
Kita tak boleh suka-suka hati nak buat. So itulah disiplin, itulah peraturan, itulah undang-undang yang diberi ketetapan dalam agama. Disiplin merupakan sifat-sifat orang bertakwa. Sifat-sifat orang bertakwa. Apa saja kelakuan ataupun apa saja pekerjaan, apa saja tindakan mesti didahului dengan disiplin. Sebab tu kalau saya berkongsi dengan anak-anak, dengan adik-adik di sekolah, saya akan membincangkan isu disiplin ni adalah salah satu kriteria untuk orang yang berjaya. Jadilah apa pun. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi lawyer, nak jadi ustaz, nak jadi imam, nak jadi kaunselor, nak jadi cikgu. Setiap pekerjaan memerlukan disiplin yang tinggi. Nak berniaga, nak buka stall burger, nak buka kedai goreng pisang, mesti ada disiplin. Tuan-tuan bayangkan kalau kita minat berniaga, contoh kita minat berniaga, kita berniaga goreng pisang contohnya. Tapi kita punya kedai goreng pisang buka suka-suka hati kita. Agak-agak kita nak goreng, kita goreng. Agak-agak kita malas nak menggoreng, kita tak nak menggoreng. So tak bolehlah macam tu. Akhirnya customer lari, pelanggan lari. So nak tak nak, kita mesti tetapkan peraturan. Pukul berapa, hari apa kita tutup supaya pelanggan boleh sentiasa datang. Dan jika kita ada emergency pun, kalau sebaik-baiknya tampal kan, supaya ada emergency, maksudnya hari ni tutup. Tak adalah orang kata ini tutup ni tantah. Jadi kita bimbang nanti bila tak ada disiplin dalam berniaga pun, akhirnya kehidupan kita akan rosak. So disiplin ni merupakan sifat orang bertakwa dalam agama. So bila sebut pasal orang yang bertakwa, pasti kaitannya dengan disiplin ni sangat related lah, sangat signifikan. Pertama sekali dari segi Islam ataupun dari segi agama Islam, disiplin ni dia membentuk ketaatan kepada Allah. Bila kita ada disiplin, sudah pasti kita sedaya upaya kita nak menepati masa. Kita sedaya upaya kita nak usahakan supaya kita berada di tempat yang betul, di waktu yang betul, di waktu yang sesuai. So itulah Islam menggariskan. Kemudian bila kita berdisiplin ni, kita menghindari daripada sifat lalai. So Islam dah ajar kita, bila kita berdisiplin, kita akan dihindari daripada perkara-perkara yang melalaikan ataupun melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Sebab dalam Islam dah dipecahkan waktu ni kepada 3 bahagian. Mungkin ada di antara rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang tak tahu, dicadangkan, dipecahkan kepada 3 bahagian. So setiap manusia dalam muka bumi ini dikurniakan 24 jam. Bayi yang baru lahir pun ada 24 jam. Bayi ataupun kanak-kanak yang baru belajar berjalan pun ada 24 jam. Kanak-kanak yang bersekolah darjah 1 pun ada 24 jam. Kanak-kanak anak-anak remaja yang SPM pun ada 24 jam. Tuan-tuan perempuan yang baru mula pekerjaan pun ada 24 jam. Warga emas ada 24 jam. Perdana Menteri kita, yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun ada 24 jam. Semua orang ada 24 jam. Jadi 24 jam ni bila kita bahagikan kepada 3 bahagian, so setiap bahagian tu ada dapat 8 jam. Dalam Islam menggariskan, pertama sekali waktu untuk Allah. Kalau boleh dalam 24 jam tu ambil 8 jam adalah waktu untuk Allah. Apa-apa sajalah, berdoa, solat, beribadah-ibadah yang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, waktu mencari rezeki. 8 jam lagi mencari rezeki. Memang sedang elok lah kalau kita contohnya yang kaki tangan kerajaan, yang kerja swasta, yang main shift, memang kebanyakannya kerja 8 jam hingga 9 jam. 1 jam rehat kadang-kadang kan. So itulah sebaik-baiknya. Kemudian waktu yang ketiga ataupun bahagian yang kita ketiga adalah bahagian peribadi. Bahagian peribadi ni termasuklah mungkin nak buat hobi, nak mengisi masa lapang, nak melancong, nak bersembang dengan keluarga, nak menonton televisyen, nak bersukan, beriadah dan sebagainya. So 3 ni lah penting, disiplin dalam masa. Kemudian dalam Islam juga, bila kita berdisiplin ni mudah dalam mencari rezeki. Kalau tuan-tuan perasan, orang-orang yang berjaya ni mesti dia punya disiplin dia tip top lah orang kata.
Orang yang berjaya dalam bisnes dan sebagainya mesti tip top. Mesti tip top dia punya tu. Saya pun daripada kecil memang mak ayah saya menitik beratkan soal disiplin ni. Jangan lambat, jangan buat orang tunggu. Bapak saya ajar sampai ke meja makan, bila pergi ke kedai makan tu, sampai ke meja makan tu, jangan dah sampai tu baru nak fikir nak makan apa. Itu memang saya ingat lagi tu. Sebelum sampai meja makan, kita mesti dah ada dah benda kita nak fikir. Jangan sampai tu orang dah ambil order, kita panggil orang order, duduk tunggu. So itu dari segi disiplin. Sedisiplin itulah saya dibentuk oleh bapa saya. Alright, seterusnya dalam disiplin juga Islam menggariskan dari segi bagaimana disiplin ni dikaitkan dengan anak-anak. Disiplin ni dikaitkan dengan anak-anak. Pertama sekali, meningkatkan perkembangan otak. Tuan-tuan, bila anak-anak ni dididik dalam disiplin, so dia punya otak berkembang mengikut peraturan, mengikut hala tuju, mengikut strategik, mengikut perkembangan. So dia tersusun cantik berbanding dengan anak-anak yang dibesarkan tanpa hala tuju, tanpa disiplin, tak ada guideline. So penting untuk dia mengembangkan otak dia. Kemudian dari segi anak juga, bila kita berdisiplin ni, jiwa lebih tenang tuan, tersusun, cantik. Kemudian dia menjadi lebih peka, menjadi anak-anak kita lebih peka. Kemudian dia menumpukan rasa ambil berat dan bertanggungjawab. Ini yang kita nak pupuk sebenarnya anak-anak kita ni. Bila kita bercerita tentang disiplin dalam konsep keibuapaan, mendidik ataupun membesar, menguruskan anak-anak, dia adalah berkaitan dengan memupuk rasa ambil berat dan bertanggungjawab. Kita kena bagi ni anak-anak kita. Sebab tuan-tuan, umur kita tak tahu panjang ke pendek. Kalau kita umur panjang, nampak anak kita membesar depan mata kita, sampailah dia dewasa, dia kahwin, dia ada anak, dia ada cucu, alhamdulillah. Tapi andai kata tidak, umur kita tidak panjang, so kalau kita tak lekatkan dia, tak dekatkan dia, tak pupuk dia dengan disiplin yang betul, kita bimbang nanti bila kita dah tak ada, lagi susah dia nak menguruskan disiplin. Dan ibu bapa, suka saya ingatkan, sama-sama kita mengingati antara satu sama lain, disiplin bukan bermula di sekolah. Memang betul dekat sekolah ada cikgu disiplin, tapi disiplin bukan bermula di sekolah. Disiplin bermula di rumah. Sebab itulah pada saya percaya dalam konteks perkongsian ataupun dalam konteks parenting skill, kemahiran kebapaan, ibu dan ayah ini kena mainkan peranan kaunselor dan juga cikgu disiplin. Terpulanglah. Dan peranan ini boleh berubah-ubah, tak ada masalah. Kalau you nak maintain pun tak ada masalah. Bapa cikgu disiplin sampailah dia dewasa. Mak kaunselor sampailah dia dewasa. Lepas tu nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dalam waktu-waktu atau dalam satu-satu waktu, dua-dua peranan ni mesti ada. Dua-dua peranan ni mesti ada. Jangan dua-dua kaunselor, tak boleh juga. Saya kalau bab cerita pasal disiplin dengan ni, kalau saya kaitkan dengan keluarga saya, mak saya ni boleh saya katakan dia ni macam kaunselor lah tuan. Kaunselor. Bapa saya ni cikgu disiplin dululah. Tapi sekarang ni bila saya kerja penjara ni, saya rasa bapa saya pegawai penjara lah saya rasa. Saya kaitkan bapa saya dengan pegawai penjara. Sebab mak saya ni kalau kejut saya bangun pagi, saya anak yang sulung, dia akan kejut. Long, bangun long, bangun long. Nak pergi sekolah long. Agak-agak kalau kaunselor kejut anak, anak bangun pagi tak tuan? Belum tentu tuan-tuan. Bangun juga, tapi dia memerlukan proses yang lama. Kadang-kadang dah siap, dia tak mandi-mandi juga. Tapi hebatnya bapak saya tuan-tuan, dia tak keluarkan suara. Dia lalu depan pintu bilik saya je, saya dah siap bangun pakai towel. Itu kehebatan. So dua-dua ni mesti ada peranan ni. Seorang kaunselor, seorang guru disiplin. Kalau salah, kalau tak betul, kena tegur, kena betulkan. Kalau dia baik, kena dipertingkatkan. Dua-dua ni, peranan dua-dua ni ada. Tak boleh dua-dua kaunselor, tak boleh dua-dua guru disiplin. Masalah nanti. Sebab tu dekat sekolah,
sebenarnya guru disiplin dan juga kaunselor ni, dia sebenarnya mesti bekerjasama. Dia bukannya guru disiplin ni satu part lain, kaunselor ni satu part lain. Dia tak boleh kata kaunselor ni nak menangkan anak murid je, disiplin ni semua nak menghukum. Tak, sebenarnya bila dua-dua ni bekerjasama, hasilnya sangat baik tuan, hasilnya sangat baik. Percayalah cakap saya dah nampak, saya dah lihat sendiri, kita dah turun program-program di sekolah. Bila ada kerjasama guru disiplin dengan kaunselor, memang cantik, perjalanan tu cantik. Bila ada masalah murid, guru disiplin hantar dulu kepada kaunselor, kaunselor tolong bantu tengok apa yang ni, kalau tak ni juga hantar tengok dekat guru disiplin, tengok apa, dua-dua bekerjasama. Okey, alright. Seterusnya, dari segi disiplin dalam agama juga, dia meningkatkan kepercayaan diri anak-anak tu, meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. So anak-anak bila dah diberi tanggungjawab, dia pun seronok nak berbuat sesuatu. Dia pun, anak-anak ni pun macam kita juga tuan-tuan. Dia ada akal fikiran, dia ada hati dan perasaan, dia ada tingkah laku. Bila kita bagi dia tanggungjawab, kita bagi dia guideline, dia buat dalam kondisi yang pada dia mungkin dia tak mampu tapi dia boleh buat, akhirnya apa yang dia rasa? Dia rasa seronok, dia rasa hebat. Itu yang kita nak teruskan. Sebab jangan kita putuskan, jangan kita rosakkan dia punya elemen-elemen perkara-perkara yang minat dia nak buat. Okey, alright. Seterusnya, itu dari segi perspektif Islam. Dari segi perspektif Islam, kita bawa konteks ni dalam dunia ataupun dalam realiti kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan dengan disiplin? Kalau kita buka dalam Google ataupun dalam dictionary, kebanyakannya disiplin ni dia memang mengait ataupun berkait dengan pelajar-pelajar. Tapi sebenarnya disiplin ni secara umumnya semua orang mesti berdisiplin, bukan saja pelajar-pelajar. Anak, ibu bapa, peniaga, customer, pelanggan, semua orang ada disiplin masing-masing. Mesti ada disiplin. Lebih-lebih lagi macam sekarang kan, kita mengamalkan SOP yang diarahkan ataupun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. So semua orang kena patuh disiplin tu, kena patuh peraturan tu. Sebab kalau ada yang tidak mematuhinya, dia akan menyebabkan kerosakan kepada perkara-perkara yang lain. Okey, disiplin ni merupakan peraturan undang-undang yang bertujuan untuk membentuk manusia selari dengan kehendak agama, norma-norma masyarakat dan undang-undang sebuah negara. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut pasal disiplin ni, dia ada kaitkan dengan norma-norma masyarakat, kehendak agama. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, agama kata apa? Bila kita nak buat sesuatu, norma-norma masyarakat kata apa? Bila kita nak buat sesuatu, undang-undang dalam negara kita kata apa? So kita kena berpandukan perkara ni. Itulah yang dikatakan disiplin dalam diri manusia. Contohnya kita bimbang sekarang ni, bila norma-norma yang tak baik telah diterima oleh masyarakat dan akhirnya semua orang anggap benda tu sama. Saya bagi satu contoh. Kalau kita di pejabat contohnya, baik kaki tangan kerajaan ataupun swasta, masuk kerja ada pukul 8, masuk balik pukul 5. Tapi bila ada lewat 1 minit, 2 minit, 3 minit tu, penyelia ataupun bos mungkin tak ambil berat, akhirnya orang dah jadi biasa. Jadi apa yang berlaku, semua orang menerima. Lewat 2-3 minit tu tak ada masalah. Lewat 2-3 minit tu tak ada masalah. Lewat 2-3 minit tu tak ada masalah. Sebab semua orang telah bersetuju, seolah-olah bersetuju lah. Tapi sebenarnya peraturannya tidak begitu. Sebab tu kalau ada kesalahan, kesilapan, harus ditegur. Dalam konteks masing-masing lah. Macam saya pernah bertugas di 2 tempat ataupun di 2 jabatan yang beruniform. So disiplin ni adalah prioriti keutamaan mereka. So nak tak nak, bila tidak berdisiplin dalam bekerja ni, dia punya hukuman, dia punya tindakan memang lebih berat. Sebab dia tak boleh terima kalau orang yang beruniform ni tidak menunjukkan disiplin yang tinggi. Itu terpulang lah. Sama juga bila konteks tu kita bawa dalam keluarga. Cuma dengan anak-anak ni kita tahu perjalanan yang masih jauh, ada perkara, tapi jangan dibiarkan. Nanti kita akan bincangkan langkah-langkah bagaimana kita nak mendisiplinkan ahli keluarga kita ataupun anak-anak kita. Okey. Kenapa topik ni saya bawa tuan-tuan? Tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, saya kaunselor kanan di penjara Kajang.
dalam channel YouTube saya, kita ada kaunselor neraka dunia. Itu channel YouTube saya. Kenapa saya kata neraka dunia? Dekat situ sepatutnya kalau boleh jangan ada seorang pun bercita-cita untuk menjejak kaki masuk, cuba-cuba masuk, kecuali kalau bekerja kat dalam tu lah. Kalau bekerja. Sebab dalam isu anak-anak ni tuan-tuan, memang bila saya berjumpa dengan banduan-banduan saya, dengan penghuni-penghuni saya, isu disiplin adalah keutamaan, ataupun isu berkaitan dengan disiplin ni menjadi pokok tajuknya. Bukan disiplin tu walaupun usia dia 50 tahun, bukan disiplin dia masa umur 40 tahun, tapi sejak dari kecil lagi. Kecuali ada beberapa kes lah. Ada beberapa kes yang mungkin tidak melibatkan disiplin, dia melibatkan mungkin nafsu, mungkin keterlanjuran, mungkin pengaruh rakan-rakan, tapi elemen disiplin tu ada dalam mendidik anak-anak ataupun dalam pengurusan banduan-banduan dekat dalam penjara. Okey, so isu anak-anak ni dia sama, umum tuan. Umum, mental, emosi, tingkah laku. Mental, emosi, tingkah laku. Sebab tu dalam menguruskan anak-anak, dalam membentuk disiplin anak-anak ni, mesti ada elemen mental, maksudnya pemikiran, mesti ada elemen perasaan, emosi, mesti ada elemen tingkah laku. Tapi kebanyakannya ibu bapa banyak membentuk disiplin anak-anak melalui tingkah laku dulu. Cepat sangat perbuatan tu. Sebenarnya tak. Contohnya, tunggu anak tu isap rokok, baru kita marah dengan perbuatan isap rokok. Sebenarnya daripada awal lagi tuan-tuan. Daripada awal lagi. Contohnya, bila anak kita nampak, oi ayah, ada orang isap rokok ya. So, itu tuan-tuan kena mainkan peranan mendidik dari segi pemikirannya. Baik ke isap rokok ni bangah? Baik ke isap rokok ni benci? Apa mudarat isap rokok? Itu contoh dia lah. So, itu pemikiran dia. Lepas tu kita main dengan emosi dia. Ayah lah kalau boleh lah, sedih lah kalau ayah tahu bangah banci isap rokok. So main dengan perasaan dia. Nanti tingkah laku dia, bila tuan-tuan dah adjust, tuan-tuan dah tanam, tuan-tuan dah betulkan dari segi pemikiran dan emosi dia, insya-Allah jangan risau dengan tingkah laku ni. Insya-Allah. Tapi kita tak nafikanlah, bukannya kerja tu macam tu saja, sebab faktor-faktor luaran pun sangat-sangat mendorong. So kena keep lah, jangan berhenti, teruskan. Teruskan. Itu dalam konteks isap rokok. Banyak lagi konteks-konteks lain. Dan kebanyakannya tuan-tuan, bila saya jumpa penghuni banduan, bila saya tanya berkaitan dengan masalah disiplin masa di sekolah, di antara mereka ni adalah orang yang ponteng sekolah, ponteng kelas, melawan guru, kaki buli, bergaduh, merokok, video lucah, ketagihan dadah, gangsterism, dan semua perkara-perkara yang boleh merosakkan diri mereka. Daripada sekolah lagi benda ni dah dipupuk. Kalau kita belajar dalam konteks ketagihan ni, mereka ni ataupun dalam konteks tingkah laku ni, mereka-mereka ni adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi untuk terjebak lah. Bukanlah kita kata orang yang pergi sembahyang, solat 5 waktu, duduk dekat masjid, tidak terdedah kepada perkara-perkara yang berisiko ataupun mempunyai faktor risiko yang tinggi ni. Tak juga. Tapi kebanyakannya background atau latar belakang anak-anak ni adalah berkaitan macam itulah. Sebab tu ibu bapa tolong ambil berat. Kalau anak ponteng sekolah, anak ponteng kelas, anak tak hadir, anak hilang, kita jumpa anak kita, ada kawan kita maklum, tadi aku nampak anak kau tadi dekat KLCC ke, aku nampak anak kau tadi dekat Seremban Prima ke, aku nampak anak kau tadi dekat Terminal 1 ke. Jangan ambil mudah. Balik tanya, tapi jangan balik turun rotan, tanya dulu. Betul tak betul. Kalau boleh, jangan anggap bahawa kawan-kawan kita tu nak cuba masuk, jaga tepi kain kita, nak jaga urusan kita. Jangan anggap macam tu. Sebenarnya anggaplah bila orang tak bagi tahu berkaitan dengan anak kita tu, itu tanda orang sayang dengan anak kita. Bahaya sekarang tuan-tuan. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Takut saya kalau saya ceritakan tuan-tuan satu persatu masalah-masalah remaja anak kita sekarang ni.
Tak terbayang tuan, tak terbayang. Saya pun tak boleh terjangkau. Tapi insya-Allah lah, bukan semua anak-anak remaja kita yang rosak masa depan, rosak akhlak dia, tak. Ada yang bagus. Jadi kita sama-sama ingat mengingati. Tapi jangan terus serang. Bila kawan kita telefon, aku nampak anak kau dekat terminal, pergi serang terus. Relax. Sabar-sabar, tunggu dia dulu, bincang, duduk. Banyak lagi tuan. Jangan dengan anak-anak ni, jangan terus orang kata pressure dia. Kita takut nanti bila terus pressure dia lari. Bila dia langsung tak nak balik rumah, itu lagi susah kita tuan-tuan ya. Baik, itulah di antaranya perkara yang menyebabkan saya terpanggil. Sebab kita ada kes dulu tuan-tuan, umur 9 tahun, umur 12 tahun dah tangkap isap dada, dah tangkap tonton video lucah. Banyaklah. Kalau tanya guru-guru disiplin ni, boleh disenaraikan. Kalau ada kawan-kawan kita yang menyaksikan kat dalam ni, kalau kawan-kawan kita seorang guru disiplin, cuba share antara kesalahan ataupun kesilapan ataupun tata kelakuan yang tidak sihat ataupun yang tidak baik berlaku di sekolah. Cuba kongsi dengan kita. Tak percaya. Banyak tuan. Alright. So mudah-mudahan sedikit isu tadi tu kita akan bincangkan. Seterusnya, saya nak ambil masa sikit lagi. Langkah-langkah. Sekarang ni kita dah ada dari segi perspektif Islam. Islam memang menggalak dan mengharapkan dan mewajibkan disiplin dalam setiap individu ataupun setiap manusia. Kemudian kita tengok isu-isu yang berlaku. Kalau tuan-tuan tengok 999 pun tuan-tuan, baca dalam akhbar, baru-baru ni wartawan tulis ibu zalim tuan. Perkataan zalim tu begitu berat pada saya lah, begitu berat. Tapi yalah, sebab beratlah sebenarnya perkataan zalim ni, begitu berat. Kita bimbang lah, kita bimbang. Keluarga tu terus dikecam, dirosakkan. Sebab kita yakin dan percaya syurga neraka tu Allah punya. Allah sentiasa buka syurganya seluas-luasnya. Jadi janganlah kita menghukum orang. Sebab perkataan tu kadang-kadang boleh menghancurkan. Apa salahnya kita bagi satu perkataan yang boleh membina. Orang seronok, orang gembira, orang nak buat baik lagi, orang nak teruskan. Daripada kita bagi satu perkataan, lepas tu dia terus merosakkan, menghancurkan, meranapkan, mengecewakan. Itu lagi pedih lah tuan-tuan. So hati-hati dengan perkataan yang kita gunakan lah. Mudah-mudahan kita sentiasa dididik berkasih sayang, seronok tuan-tuan berkasih sayang ni, tolong menolong, jangan bersakwa sangka, sentiasa fikir yang baik-baik. Itu yang terbaiknya. Baik, dekat sini ada lebih kurang 9 langkah-langkah mendidik anak-anak. Tapi saya tak dapat nak kupas satu persatu lah, sebab kita tak nak ambil masa yang lama. Besok tuan-tuan bekerja, mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang belum gosok baju lagi, belum uruskan lagi, mungkin kat dapur ada pinggan mangkuk belum basuh lagi kan. So kita ambil masa sekejap. Tapi yang ini, yang terakhir ni adalah yang paling penting, langkah-langkah. Kalau tak buat semua, mulakan sikit-sikit. Yang pertama sekali tuan-tuan, langkah-langkah mendisiplinkan anak-anak. Yang pertama, sudah pasti tuan-tuan, tak ada cara lain. Sebab saya tengok dakwah Nabi dulu, tak ada cara lain tuan, melainkan menonjolkan akhlak yang baik untuk dicontohi. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila jadi saudagar ataupun jadi businessman, dia menunjukkan contoh yang terbaik. Bila jadi suami, baginda menunjukkan contoh yang terbaik. Bila jadi imam, dia menjadi contoh yang terbaik. So dia sentiasa menunjukkan contoh yang terbaik. Bila jadi pemimpin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang terbaik tuan-tuan. So semuanya dia menunjukkan contoh. Jadi bila dia menunjukkan contoh yang baik, dalam istilah kita hari ini, cakap sebelum bikin. So anak-anak pun segan kalau nak buat benda-benda yang tak baik, menyalahi undang-undang. So kita kena hati-hatilah dengan perbuatan kita. Langkah pertama, tolong ibu bapa. Sama juga abang, kakak, semua orang mesti tunjukkan role model ataupun pencontohan yang baik dan betul. Yang baik dan betul. Kalau tersilap, contohnya kadang-kadang bila ayah minum berdiri contohnya kan, tersilap, anak tegur, kita jangan melenting, kita jangan marah. Ayah salah. Betulkan balik. Kita silap, betulkanlah.
minum memang kena duduk. Betul kan? Tak ada masalah tuan-tuan. Kita balik pada 5 magic word yang kita katakan pada 2 minggu lepas. Yang kedua, elakkan menggunakan perkataan jangan. Sebab apa? Jangan ni dia negatif dan jangan ni dia merosakkan kreativiti anak-anak. Memang tak dinafikan lah, kadang-kadang kita terlepas, bukan tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang terlepas. So kita betulkan balik. Kalau ada perkara-perkara yang dilakukan tu, contohnya dia berlari contohnya, jangan berlari, kalau boleh jangan elakkan daripada penggunaan jangan. Panggil dia, kat sini tak boleh berlari, kalau awak berlari nanti apa, jatuh sebagainya. So ada perkara-perkara yang perlu kita ni, tapi bukan sekali cakap terus jadi tuan-tuan. So dia, sebab bila sebut mendisiplinkan ni, dia adalah proses. Bila sebut proses, dia berlaku. Kalaulah mendidik anak ni bukan proses, dia one off saja, memang senang tuan. Tapi itulah cabaran dan dugaan kita membesarkan anak-anak, amanah dan tanggungjawab yang kita berikan. Okey, yang ketiga, elak pukul anak tuan. Bukanlah tak boleh pukul langsung. Macam kita dah sentuh topik ni dulu, sayang anak tangan-tangankan kan. So dalam Islam membenarkan tuan-tuan, tapi bukan dengan tujuan untuk menghukum. Dia tujuan untuk membina kepribadian. Kalau ada contohnya anak kita dekat rumah orang meloncat sana meloncat sini, jangan kita biarkan je. Kita tengok je. Lepas tu kawan kita pun kata, "Oi, anak kau lompat sana lompat sini. Anak aku ni memang suka lompat-lompat. Ikut akulah tu." Tak betul lah tuan. Salah, kena tegur, panggil dia kan. Kalau dia memang menghuru-harakan keadaan rumah kawan kita pergi raya, pergi kenduri ke apa ke, kalau perlu kita bawa dia balik, kita bawa dia balik. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tegur on the spot, kita bimbang benda itu, dia ingat, anak-anak ingat benda itu tak salah, benda itu boleh. Tapi ada setengah-setengah ibu bapa, alhamdulillah dia ada rezeki tuan-tuan. Rezeki dia bila anak lompat-lompat je, dia tengok je. Tengok je anak tadi lompat-lompat, terus duduk, terus duduk diam tuan. Hebat. Ilmu apa yang dia pakai tu, itu kita kena belajar lah tuan. Tak payah cakap apa-apa. Tengok je terus duduk diam. Bukan semua orang ibu bapa yang ada ilmu tersebut tuan. So kena belajar yang itu, ilmu tu. Alright. Yang keempat, puji anak-anak depan orang, jangan perlekehkan dia depan orang lain. Ini juga membentuk disiplin anak-anak. Puji dia bila dia bagus. Wow, hebatlah bangga hari ni, bangga boleh buat roti puri. Ayah pun tak pernah buat roti puri contohnya kan. Wah, dia pun tak senang duduk lah, betul ke? Ya, sedap ke? So ini sangat penting. Kemudian ibu bapa perlu upgrade. So ini sebab itulah saya buat ruangan ni tuan-tuan. Sebab tu saya sediakan ruangan ni nak berkongsi ilmu. Bukan kata saya pandai sangat tuan-tuan. Anak-anak saya pun kecil-kecil lagi. Kita pun tak tahu masa depan dia macam mana. Jadi kalau boleh, kalau tak dapat nak tinggalkan harta, kalau ini adalah satu peninggalan untuk anak-anak saya, alhamdulillah lah. So ibu bapa, yang kelima, ibu bapa perlu upgrade ilmu dan kemahiran kebapaan. Sebab cabaran mendidik anak-anak zaman sekarang ni berbeza tuan-tuan. Bukan anak-anak ni yang berbeza tuan-tuan, bukan kita yang berbeza, tapi zaman ni sudah berbeza tuan-tuan. Kalau kita tengok Facebook ke apa tuan-tuan, kadang-kadang benda yang tak nak kita tengok pun dia keluar macam tu je tuan-tuan. Hari ni orang dah tak tahu. Saya pun tak tahu nak cakap lah, orang dah tak tahu malu tuan-tuan. Hanya kerana duit, orang sanggup jual maruah, orang sanggup jual badan, orang sanggup jual apa saja tuan-tuan. Hanya kerana nak dapatkan publicity murahan, orang sanggup buat apa saja. Sebab masalah dia sekarang, kalau dia boleh channelkan apa yang kita kongsi tu hanya untuk orang dewasa, tak apa. Tapi tak, semuanya akan terdedah. So anak-anak kita yang ada handphone ni, Allah, kena tengok selalu tuan-tuan. Kena tengok selalu. Sebab saya pernah kongsi sebelum ni, anak-anak ni dua benda sangat penting tuan-tuan. Satu, kita bimbang handphone. Yang kedua, motosikal. Pada ibu bapa, kalau rasa tak perlu bagi tuan-tuan. Tak perlu bagi. Kalau ada keperluan, boleh bagi, tapi pantau. Jangan tak pantau tuan-tuan. Kadang-kadang mak ayah tengah tidur lagi kat rumah, anak sibuk lagi dengan motor, keliling pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi dengan kawan-kawan tuan-tuan. Bukan itu caranya tuan-tuan. Betul tuan-tuan, mungkin kita tak kata, alah anak-anak saya biasalah, dulu pun saya macam ni juga. Dulu lain tuan-tuan. Cabaran hari ni sangat berbeza tuan-tuan. Sebab kita bimbang, tak apa tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan tak masuk universiti, itu isu akademik. Tapi kita bimbang anak tuan-tuan tak ada disiplin dalam masa depan dia.
tak ada masalah pun. Dia, tuan-tuan, saya ada kawan yang jual burger tapi alhamdulillah boleh beli rumah, boleh berumah tangga, ada anak, boleh pergi sekolah. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia ada disiplin yang tinggi dalam diri dia. Memang smart, memang kemah, cara memang terbaik, tuan-tuan. Bukan sebab masuk universiti anak-anak kita berjaya. Bukan itu faktor utama. Seterusnya, tuan, reward system. So nak mendisiplinkan anak-anak ni pun guna reward. Kita dah bincangkan juga isu ni dulu. Reward ni kalau boleh bersesuaian lah. Anak kita umur 3 tahun, anak kita umur 7 tahun, anak kita umur 10 tahun, anak kita 12 tahun. So reward tu bersesuaian dengan keadaan diri dia. Dan kalau boleh, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu dia mempunyai cita-cita impian nak beli sesuatu tu, kalau boleh usahakan. Kalau tak, jangan bagi kita seorang saja berusaha, sama-sama berusaha. So biar dia tahu rasa macam mana nak dapat satu benda tu bukan mudah. Jangan hari ni minta, besok dapat. Ada orang pagi minta, petang dah dapat. Biar dulu, tuan, biar nampak susah. Jangan anak-anak nampak kita ni macam, walaupun kita berkemampuan, tapi kita mendidik dia satu perkara yang sangat besar. Sebab dalam mendapatkan sesuatu kena usaha. Kalau tak usaha, kita tak jumpa jalan dia. So itu penting. Yang ketujuh, distraction teknik. Distraction teknik ni bagi anak-anak, tuan-tuan, yang kita tengok mungkin suka lompat sana, lompat sini. So bagus, tuan-tuan, anak-anak yang lompat sana, lompat sini, lari sana, lari. Anak-anak ni adalah anak-anak yang aktif, tapi mesti disalurkan di tempat yang betul. Contohnya bila dia ni petang, okey. Awak kalau nak lompat, nak lari, nak apa, sini tempat dia, padang. Jom kita lari, jom kita lompat. Awak nak buat apa, buatlah, bukan dekat rumah. So betulkanlah. Betulkan konsep tu. So contohnya anak-anak yang suka conteng-conteng dinding ke apa ke, jangan kita marah dia, kita rotan dia, jentik tangan dia. Sebenarnya dia suka. So jangan apa tu orang kata, biarkan dia dengan kreativiti dia, tapi betulkan, ambil kertas warna, belikan pensel, belikan kertas, biar dia conteng kat situ. Kalau dia kata saya dah cuba dah, dia tetap ke dinding juga, tampal kertas tu kat dinding, biarlah dia conteng kat atas kertas tu. So banyak usaha. Dia itu dipanggil distraction teknik. Kita alihkan tumpuan dia. Okey. Yang ke-8, ajar kaedah logical consequences. Maksudnya kesan yang logik. Contohnya anak kita mungkin ada setengah ibu bapa yang rumah dia dekat dengan jalan besar ataupun main road. Kadang-kadang kita risau juga, kereta, motor lalu ke apa ke. So kita kena ajar dia, kesan dia. Adik tak boleh main dekat tengah tu, nanti apa-apa jadi, kereta laju apa benda. Lepas tu cuba pegang, kalau ada satu kereta, nampak ni kereta. Kadang-kadang dia tak perasan. Bagi dia cerita kepada dia dari segi logical consequences, dari segi kesan logik. Tapi jangan yang dramatik sangatlah. Jangan beria-ria sangat. Anak kita baru 5-6 tahun, awak tahu tak dulu jiran kita, itu melampau-lampau sangat. Cuma bagi tahu perbuatan dia kalau melebihi pada perkara yang tidak sepatutnya akan ada kesan kepada diri dia. So banyak faktor-faktor lain. Dan yang terakhir, tuan-tuan, positif disiplin. Positif disiplin, tapi tak mudah lah, tuan-tuan. Positif disiplin ni contohnya kadang-kadang dengan adanya, kita bagi satu contoh, tertumpah air ke apa kan, so kita jangan mengamuk, kita jangan marah ke apa, tapi kadang-kadang sikap kita yang spontan ni. Sebab bila sesuatu berlaku, ada orang bila sesuatu benda berlaku, dia attack pemikiran dia. So pemikiran akan cepat-cepat urus. Tapi ada orang tak sempat hantar pemikiran, terus attack emosi. Emosi memang dah geram lah, kan? Tumpahkan air apa benda sebagainya. So kena bagi tahu, buat lepas tu kita nak tengok kesan dia. Positif disiplin ni penting. Dan saya juga suka ingatkan, tuan-tuan, kebanyakan ibu bapa terlampau fokus kepada perkara yang merosakkan ataupun benda-benda yang dah terjadi menyebabkan kerosakan. Tetapi kita kena fokus juga kepada perkara-perkara yang membangun. Contohnya, kita pergi bawa anak-anak kita pergi kenduri, ataupun kita bawa anak-anak kita keluar pergi makan. Alhamdulillah, malam tu makan, minum elok, air tak tumpah, tertib semua, makan tak bergaduh dekat atas meja, dalam suasana makan tu tak ada berkelahi ke apa ke dalam kereta ataupun dekat tu. Hebatlah malam ni ayah tengok anak-anak ayah semua bagus-bagus, semua disiplin, kan? Semua so yang itu pun kena bagi tahu juga. Tuan-tuan ni perempuan yang ada anak remaja contohnya. Memang tuan-tuan perempuan tahu anak remaja tuan-tuan tak isap okok, tak macam anak remaja yang lain. So kena puji, tuan. Jangan tunggu dia isap okok baru kita marah. Dia tak isap okok tu kita kena puji.
hebatlah Alung kan. Kawan-kawan mama, anak-anak dia, mama tengok semua isap okok. Bila kat office tu semua cerita anak aku isap okok lah, susah lah macam mana. Tapi mama tahu Alung memang tak isap okok. Hebatlah Alung, memang terbaik lah. So itu pun salah satu bagaimana nak mendisiplinkan anak-anak. Alright. So itu saja tuan-tuan untuk malam ni. Alhamdulillah malam ni ramai masuk, ramai juga yang sama-sama mengikuti. Kita tengok Alhamdulillah Tupai Junior, terima kasih banyak support. Haris Acuya Jelebu okey. Cikgu Faiz Basir, ni sibuk ni, cikgu hebat tuan-tuan, cikgu hebat. Anak-anak murid, anak-anak murid pun ramai kejar dia lagi. Alhamdulillah. Ni Puan Niza Ali, okey. Atasha, terima kasih. Alamak, kursi cantik, terima kasih kursi cantik. Okey, ada lagi yang lain-lain. Zul Amir Paklah, sofa baru. Okey, alright. Terima kasih kawan-kawan yang berada. Kalau ada siapa-siapa yang nak komen, nak cerita, nak apa. Alright. Ni Dr. Nazira Sadirun, kita punya pengarah AADK Selangor. Terima kasih puan, terima kasih doktor, sebab sama-sama dalam program puji setiap kebaikan, kata dia. Alright, terima kasih Omar Hafiz, steady boss. Alright. So terima kasih tuan-tuan yang mengikuti program kita pada malam ini. Dan seperti biasa, last kali tuan-tuan, saya nak kongsi produk kita pada malam ni. Nak kongsi produk kita pada malam ni. Malam ini kita punya segmen ditaja oleh ini dah pukul 10. Alright. Ditaja oleh Puan Niza Ali. Kita punya master leader Bantal Hotel 7 Bintang. Master leader DAG Bantal Hotel 7 Bintang, Sleep Like a King. Pada bulan Julai ni tuan-tuan, saya dimaklumkan ada offer, ada promosi. Ada promosi untuk 2 biji bantal dengan 3 harga yang berlainan. Dengan 3 harga yang berlainan. Alright. Saya dipahamkan juga, contohnya yang ada dengan saya ni, ini klasik, hash klasik punya bantal. 2 biji ni tuan-tuan, harga dia RM79. Harga dia RM79. Kalau harga biasa dia dekat RM90 60 sen. RM90 60 sen. So untuk promosi bulan Julai ni, untuk promosi bulan Julai, kejap saya semak confirmkan betul tak betul. Betul tuan-tuan. So kalau harga biasa dia RM90 60 sen. 2 biji ni kalau harga biasa, kalau bukan promosi Julai, RM90 60 sen. Tapi untuk promosi Julai, 2 harga ni tuan-tuan RM79. RM79. Itu untuk combo hash klasik. Ada juga mix combo. Maksudnya satu hash klasik, satu lagi hash Kelas Pro. Kalau harga biasanya RM108.30, untuk promosi bulan Julai ni RM88 sahaja. Kemudian kita ada combo Hash Classic Pro. Kalau ikut harga asalnya 2 biji RM126, tapi harga untuk promosi Julai ni RM97. So memang lembut tuan-tuan. Ni bantal dia tuan-tuan. Tidur malam macam king tuan-tuan. Tak dapat jadi king, tidur macam king pun jadilah tuan-tuan. Ada masa nanti insya-Allah saya akan kongsi tuan-tuan ensiklopedia tidur. Ada buku, ada satu buku. Ada satu buku tentang tidur ni, pentingnya tidur. Kalau saya dekat penjara, kalau ada masalah berkaitan dengan mental, dengan banduan, 2 benda yang saya biasa cek. Satu, tidur dia, sama ada tak cukup tidur, susah tidur, tak tidur langsung. Ini semua membawa indikator tertentu berkaitan dengan masalah mental. Yang kedua, makan, minum, dan juga aktiviti harian sosial dia. Sama ada dia berdiam diri, tak bergaul dengan orang, tak bercakap dengan orang, itu ada tanda-tanda. Okey? Alright, so terima kasih saya ucapkan kepada Puan Niza Ali menaja kita punya segmen pada malam ini, Bantal Hotel 7 Bintang, Sleep Like a King. Okey? So last kali tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan untuk sama-sama dalam channel YouTube saya. Tuan-tuan boleh search Kaunselor Neraka Dunia. Tuan-tuan like, share, mungkin tuan-tuan subscribe, share, kongsi yang baik-baik tuan-tuan. Mudah-mudahan dia akan dapat manfaat. Dan tuan-tuan juga boleh join dalam laman FB saya,
Izzuddin Ghazali Counselor. Izzuddin Ghazali Counselor. Boleh ke laman FB saya lah untuk berkongsi. Ada rakan-rakan kita tanya, saya ni nak menjual barang ke nak berkongsi ilmu? Dua-dua saya nak buat tuan-tuan. Dan barang-barang yang saya kongsi ni ataupun produk-produk yang saya kongsi ni adalah produk kawan-kawan kita yang Bumi Putra, yang beragama Islam, produk-produk Islam, rakan-rakan kita yang berniaga. Siapa-siapa yang berminat nak saya review, nak saya kongsi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya boleh bantu review, saya boleh bantu kongsi. Masing-masing akan dapat manfaat. Masing-masing akan dapat manfaat. So kita bantu kawan kita, insya-Allah kawan kita mendoakan kita, itu yang terbaik dan itulah yang sebaik-baiknya. So jangan risau. Mana-mana ada kawan-kawan yang ada produk nak minta saya tolong review, boleh, tapi kena bagi kita try dululah. Sebab saya tak akan review benda yang saya tak cuba, saya tak ni. Sebab saya hanya kongsi benda yang saya suka, benda yang saya minat dan benda yang saya guna. Itu kebanyakannya. Tuan-tuan, kalau benda yang saya kongsi, kebanyakan saya dah guna. Dan insya-Allah untuk akan datang kita pun dah ada penaja dah. Tuan Haji Ramli kita, produk bidara, lagi 2 minggu. Minggu depan kita tak dapat bersiaran tuan. Minggu depan saya bersama dengan saudara Samsul Debat dan juga Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Mains. Kita akan Ahad malam Isnin insya-Allah pada 19 hari bulan kita akan live bersama dengan program Klinik Keluarga Bahagia. Kita akan live Klinik Keluarga Bahagia pada minggu depan. So untuk minggu depan Ahad malam Isnin, segmen Bila Ayah Membebel ni kita tangguhkan dululah. Kita cari hari lain dan waktu lain. Jadi insya-Allah nanti kita akan planning. Dan untuk sekali lagi minggu yang akan datang tu, kita ada 19 kita tak dapat bersama. Kita dah nanti tuan-tuan bukan tak dapat bersama apalah, tuan-tuan boleh live dengan saya, Samsul Debat dan juga Ustaz Nur Azman dalam Klinik Keluarga Bahagia. InsyaAllah topik itu nanti akan berkaitan dengan pengorbanan, hikmah pengorbanan dalam keluarga. Hikmah pengorbanan dalam keluarga. Kita tak dapat bersama dalam 19 hari bulan nanti. 19 hari bulan 7 malam insya-Allah lebih kurang pukul 9 suku 9.30 macam tu. Tuan-tuan tolong lock tarikh tuan-tuan. Boleh tengok dalam channel saya, boleh tengok dalam channel Samsul Debat, ataupun boleh tengok dalam channel ataupun dalam laman page Ustaz Nur Azman Ahmad. Kita akan berjumpa sekali lagi insya-Allah 26 hari bulan Julai. Itu pun kalau saya berkesempatan lah, sebab 26 hari bulan Julai saya akan berada di Terengganu. Kita akan ada program dengan PTG Terengganu, pengurusan stres, norma baru, norma baru, bagaimana berhadapan dengan norma baru. So 26 saya ada program dekat Terengganu. Kalau sempat malam kita live lah. Kalau tak sempat malam kita terpaksa tangguhkan insya-Allah nanti pada 2 Ogos lah. 2 Ogos kita akan jumpa lagi. Sebab nanti nak ambil 2 Ogos raya kan. Jangan buat hal tu kan. Tengok keadaan, tapi lebih kurang nanti apa-apa saya akan maklumkan dalam page saya lah. Kita tengok. So tapi yang confirm minggu depan tak dapat, 19 hari bulan 7 tak dapat. Tak dapat dalam segmen Bila Ayah Membebel. Tapi kita akan live Klinik Keluarga Bahaya. Saudara Samsul Debat, Ustaz Nur Azman Ahmad dan saya sendiri. Kita bertiga bergabung. InsyaAllah katanya berada live di Lembah Beringin. Kita akan live di Lembah Beringin. Tapi tuan-tuan tak payah pergi sampai Lembah Beringin lah. Hari ni ilmu boleh dapat secara live tuan-tuan. So boleh tengok dalam FB page. Sama ada FB page saya, Izzuddin Ghazali Counselor. Tuan-tuan boleh pergi ke FB page Samsul Amri Ismail Official. Ataupun tuan-tuan boleh ke FB Ustaz Nur Azman Ahmad. Okey, so itu saja, mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya mendapat manfaat untuk kita semua. Saya bukannya orang yang bijak pandai tuan-tuan, tapi atas semangat sampaikan walaupun satu ayat, saya ambil semangat itu untuk kita berkongsi. Saya nak kongsi pengalaman saya tuan-tuan, demi anak bangsa, demi agama kita. Sebab saya kalau boleh tak nak lagi anak-anak tuan-tuan, anak-anak saya juga ada di antara kita yang tersungkur di pintu besar penjara. Bukan saja di penjara Kajang tuan-tuan,
di keseluruh penjara. Yang dah ada ni insya-Allah biar kami sama-sama bentuk, kita sama-sama bantu masyarakat bila dia orang keluar, pulang balik, berilah peluang yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebab rekod saya pada minggu lepas 49 kali banduan masuk dalam penjara tuan. 49 kali. Umur 57 tahun. 49 kali masuk penjara. So hampir 3/4 daripada kehidupan dia dihabiskan dalam penjara tuan. So bila kita tanya sebab apa? Banyaklah faktor-faktor, faktor tiada sokongan, tak dapat bantuan, orang berpersepsi negatif, so banyaklah. So mudah-mudahan sedikit perkongsian saya ni akan dapat manfaat. Okey, alright. So itu saja pada malam ni. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Ni Puan Niza Ali ada sebut kat sini. Terima kasih Tuan Izzuddin. Bagi yang berminat nak dapatkan bantal hotel DAG, so dia dah tinggalkan link kat situ. So boleh sama-sama. Boleh sama-sama. Okey, Sarjan Abdul Razak pun ada dengan kita. Terima kasih banyak Jen. Lain-lain alhamdulillah. Mudah-mudahan kongsi-kongsi perkongsian ini dapat manfaat. Saya minta ampun, minta maaf mengambil masa tuan-tuan. Insya-Allah jangan lupa dapatkan bantal DAG ni tuan-tuan. Bantal hotel 7 bintang, Sleep Like a King. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu alam. Kita jumpa pada 19 Julai nanti, bukan dalam segmen Bila Ayah Membeber, tapi dalam segmen ataupun dalam program Klinik Keluarga Bahagia bersama dengan saya Tuan Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali, kaunselor kanan penjara Kajang, bersama dengan saudara Samsul Debat, selebriti kita, dan juga penceramah bebas. Begitu juga bersama dengan Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kita akan bersiaran secara langsung pada 19 Julai 2020. Itu saja, wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta ampun, minta maaf. Terkasar bahasa, ada perkataan saya yang tidak sesuai untuk tuan-tuan, tak baik untuk tuan-tuan. Tegur-tegur saya, PM saya, Roger saya. Mudah-mudahan saya terus memperbaiki diri saya, keluarga saya dari masa ke semasa. Sama-sama kita mendoakan akhirnya kita punya impian husnul khotimah tuan-tuan. Kita mengakhiri kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.